Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Nota kita ni malam ni tinggal sikit Kalau kita sudah cepat, insya-Allah kita bincang pelajaran kita yang lepas-lepas. Mungkin ada masa banyak sikit, boleh panjang sikit. Biasanya kita tak sempat kan. Ini yang kita nak baca malam ni adalah yang tertinggal lagi daripada komentar Imam Tirmizi terhadap hadis di bawah bab ini. Jadi supaya kita berasa ada kaitan dengan perbincangan kita, eloklah sekali lagi kita merujuk kepada hadis berkenaan di bawah bab 9 muka surat 114, hadis yang ke-11. InsyaAllah kita baca sekali lagi. Dan bahagian yang berkenaan itu adalah yang terakhir. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. قال أبو عيسى وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش. Di sini ada terbalik dahulu, kemudian terjemahan kita tu kena sesuaikanlah, ada terbalik ni. ثم قال وكيع هذا أصح من حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه. قال أبو عيسى وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي. وعبيدة من كبار التابعين يروى عن عبيدة أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة بن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم. Jadi terjemahan yang lain-lain itu kita telah berikan sebelum ini dan telah bincangkan. Malam ni terjemahannya iaitu bahagian akhir sahaja. Daripada komentar itu kita terus pergi ke muka surat 114.
Di atas sekali. Iaitu sekumpulan ahli ilmu mengharuskan kencing sambil berdiri. Ini adalah terjemahan kepada dalam matan yang kita baca tadi, dalam hadis yang kita baca tadi, baris yang keempat. Wa qad rakhasa qaumun min ahli al-ilmi fil bawl qa'iman. Situ terjemahan kepada yang itulah. Kemudian qala Abu Isa, di situ tak sesuai dengan terjemahan ini. Yang itu sudah ada terjemahan dulu sebelum ini. Jadi sesuaikanlah. Cumanya yang dalam yang kita baca tadi 3 baris dari bawah teks Arab itu, 3 baris. Qala Abu Isa wa Abidah bin Amr. Jadi rawa anhu Ibrahim itu, Abidah As-Salmi rawa anhu Ibrahim An-Nakhai. Itu terjemah dulu situ. Jadi yang di tengah tu dahulukan. Terjemahan, sebab terjemahan itu telah berlalu. Ini kecelaruan ni berlaku disebabkan perbezaan nuskhah. Perbezaan nuskhah. Ya. Jadi pada baris yang ketiga daripada bawah tu hingga ke akhir, inilah terjemahannya di akhir. Jadi yang di tengah tu selepas yang tadi, itu kena dahulukan. Abu Isa berkata lagi, Ibrahim An-Nakhai ada meriwayatkan hadis daripada Abidah bin Amr As-Salmani. Abidah adalah salah seorang kibar at-tabi'in. Diriwayatkan daripada Abidah bahawa beliau ada berkata, saya memeluk agama Islam 2 tahun sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Ubaidah Ad-Dabbi, yaitu murid Ibrahim, beliau adalah Ubaidah bin Mu'attib Ad-Dabbi. Kunyah beliau ialah Abu Abdul Karim. Kata Abu Isa, saya mendengar Al-Jarud berkata, ini wa sami'atul Jarud, ini di sini akhir sekali, selepas itu tadi kan, bukan dahulu, kemudianlah. Wa qala Abu Isa wa sami'atul Jarud. Ini baris yang berapa? 1 2 3 4 5. Baris yang kelima tu qala Abu Isa sepatutnya paling akhir, selepas yang tadi. Sepatutnya paling akhir. Tapi kita sudah ada, inilah, ini paling akhir, kena letak di situ. Jadi yang dalam matan tadi, baris yang kelima tu qala Abu Isa wa sami'atul Jarud, sampai kepada qala Abu Isa seterusnya. Setakat itu kena belakangkan, kemudian kan, di bawah sekali begitu. Kata Abu Isa lagi, saya mendengar Al-Jarud berkata, saya mendengar Waqi' meriwayatkan hadis ini daripada Al-A'mash. Kemudian Waqi' berkata, hadis ini adalah hadis yang paling sahih pernah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menyapu khuf. Saya juga mendengar Abu Ammar Husain bin Huraith berkata, saya mendengar Waqi', lalu beliau, yakni Waqi', menyebutkan hadis yang semakna dengan hadis tersebut. Itulah daripada baris yang kelima, setakat tadi, setakat qala Abu Isa, 3 baris dari bawah. Itu kena letak paling akhir.
sesuai dengan terjemahan ni. Kalau nak sesuai dengan terjemahan ni lah, ataupun ambil terjemahan ini letak dahulu, jadi gitulah, boleh juga. Letak dahulu, letak di tempat dia tu, pada baris yang kelima tu, boleh juga, sama. Jadi di sini Imam Tirmidzi dalam komentar dia ni disebut sekumpulan ahli ilmu mengharuskan rakhasa, membenarkan kencing sambil berdiri. Yang ini mengatakan ia adalah suatu rukhsah, suatu kemudahan yang diberikan, atau dalam bahasa yang lebih mudah yang kita semua faham, mengharuskan. Ini sahaja yang Imam Tirmidzi sebutkan antara sekian banyak mazhab dalam masalah kencing sambil berdiri ini. Sebab ni bab kencing sambil berdiri, daripada awal nota lagi kita duduk bincang yang itu. Jadi bab yang pertama di permulaan nota ni menyatakan larangan. Bab yang kedua, iaitu bab yang ke-9, menyatakan keharusan. Babur rukhsah. Daripada rukhsah ni, dia kata satu golongan daripada ahli ilmu rukhsah. Dia ambil situlah. Ini menyatakan keharusan kencing sambil berdiri. Padahal banyak lagi kan. Sebelum ni pun kita telah sebutkan beberapa pendapat ulama tentang kencing sambil berdiri ini banyak. Jadi Imam Tirmidzi sebut satu saja sebagai isyarat. Bukan bermakna dia tak tahu. Tidak, dia tahu. Cuma nak meringkaskan. Seperti kita bincang sebelum ni kan, Imam Tirmidzi, Imam Bukhari, imam-imam lain sebenarnya kalau kita baca kitab mereka, kita akan dapati mereka ini banyak nak suruh kita buat kerja sendiri juga. Yang kita sekarang ni panggil kerja rumah. Jadi dia nak kita cari sendirilah. Cuma dia bagi isyarat saja pada beberapa tempat, termasuklah di sini. Cuba tengok nota 147. Komentar Tirmizi ini bertujuan mengisyaratkan kepada khilaf para ulama mujtahidin tentang hukum kencing sambil berdiri. Beliau mengemukakan satu saja daripadanya, iaitu hukumnya harus. Perincian mazahib berhubung dengan masalah ini adalah seperti berikut. Itulah kekiranya yang dipilih oleh Tirmidzi, harus. Kalau kita ingat di awal nota ni kita telah belajar dulu, Imam Tirmidzi telah bagi dah komentar. Apa komentar dia? Dia kata muka surat 105 ya, 105. Kita tengok yang bahasa Arab tu. Jadi hadis-hadis yang menyatakan larangan kencing sambil berdiri itu, makna larangan itu, apa makna larangan itu, Imam Tirmidzi telah ceritakan di situ. Iaitu dalam teks Arab tu, baris yang kedua daripada bawah. Cuba perhatikan di situ, muka surat 105, baris yang kedua daripada bawah. Wa ma'na an-nahy 'anil bauli qa'iman 'ala at-ta'dib la 'ala at-tahrim. Wa qad ruwiya 'an Abdullah bin Mas'ud qala inna min al-jafa' an tabula wa anta qa'im. Situ dia sudah sebut. Itu dia sudah sebut. Kalau kita tengok terjemahan dia ya, terjemahannya
Ini pada buka surat 114 juga. 114. Maksud larangan baris atas sekali. Buka surat tu baris atas sekali. Maksud larangan daripada membuang air kecil sambil berdiri ialah untuk mengajar adab, yakni tata susila, bukannya untuk mengharamkan. Ini kan ini pendapat Tirmizi, bukan dia nukil pendapat siapa-siapa. Ini pendapat dia sendiri. Tadi sekali lagi dia kata satu golongan, satu kumpulan ahli ilmu mengharuskan. Sama dengan yang ni lah, termasuk dia lah. Dia tidak kata dia. Cuma di sini dia bagi pendapat. Ini pendapat dia, bukan dia nukilkan pendapat orang lain, tidak. Jadi yang dia fahamnya daripada larangan itu memberi arti takdib, untuk mengajar adab sahaja, bukan untuk memberi makna haram. Sebab ada kalanya larangan itu memberi makna haram, tapi Imam Tirmizi faham di sini bukan memberi makna haram. Ia hanya untuk mengajar tata susila sahaja, bukan untuk mengharamkan. Jadi tidak haram. Jadi kita kata paling teruk pun makruh tanzihi. Seperti kita telah bincang sebelum ni, ada tu banyak pendapat-pendapat ulama tu. Kemudian kalau ringan sikit harus. Jadi ini boleh memberi makna harus, atau paling tinggi pun makruh tanzihi. Sebab adab-adab, nak jaga adab ni tanzihi lah. Sama ada, kita faham daripada sama ada pendapat Tirmizi ini ialah makruh tanzihi, kencing sambil berdiri itu, ataupun harus. Sebab itu yang dia sebut dalam bab yang terakhir yang kita baca tadi. Yang dia sebut waqad rakhasa qaumun min ahli al-ilmi fil bawl qa'iman. Itu yang kita baca tadi, waqad rakhasa qaumun min ahli al-ilm fil bawl qa'iman. Boleh jadi kalau berdasarkan di situ maknanya boleh, harus. Kalau berdasarkan yang bab yang pertama yang kita baca tadi, itu memberi makna makruh. Kalau makruh pun makruh tanzihi, dekat dengan harus, tidak sampai kepada makruh tahrimi, tak sampai ke situ. Jadi ini ambil kira yang dia sebut di bawah bab yang ke-8 dan di bawah bab yang ke-9. Kita kembali semula ke muka surat yang terakhir tadi, muka surat 120. Perincian mazahib berhubung dengan masalah ini adalah seperti berikut. Jadi kita kena ingat satu perkara ya. Bila Imam Tirmizi sebut dalam kitab dia ni ahlul ilmi, wa qad rakhasa qaumun min ahlil ilmi. Bila disebut ahli ilmu, maksud dia ialah imam-imam mujtahidin, bukan ahli ilmu biasa ni, tidak. Sebab maksud kitab dia pun ialah nak menyatakan mazhab mujtahidin, mazhab ulama imam-imam mujtahid dalam sesuatu perkara itu. Itu maksud ahli ilm. Perincian mazhab berhubung dengan masalah ini ialah seperti berikut. 1. Abu Awanah dan Ibnu Syahin berpendapat keharusan kencing sambil berdiri telah pun dimansukhkan. Hafiz Ibnu Hajar dan Hafiz Al-Aini menolak pendapat ini. Jumhur ulama berpendapat ia tidak dimansukhkan. Di sini disebut ada beberapa orang tokoh berpendapat kencing sambil berdiri ini keharusannya sudah mansukh,
Memang boleh dulu, tapi dah tak boleh dah. Yang boleh ni termasuklah hadis ini, hadis yang paling sahih yang kita baca dalam bab yang ke-9. Bagi mereka walaupun sahih, tapi ia sudah mansukh, tak boleh pakai, dah tak boleh pakai lah bagi mereka. Tetapi jumhur ulama tak setuju. Ini hanya pendapat segelintir. Ini ahli ilmu juga, Ibnu Syahin dan Abu Awana, kan ini ulama hadis besar tu. Abu Awana itu besar tu. Ibnu Syahin juga begitu. Jadi ini salah satu pendapat, itu mengatakan mansukh. Mansukh. Jadi berhubung dengan mazahib ini, boleh juga dilihat pada muka surat 106. Di situ pun ada bicara. Tengok juga di situ ya. Jangan tengok sini saja. Jangan tengok sini saja. Ini di sini yang ringkas. Yang kedua, Urwah bin Az-Zubair, Sa'id bin Musayyab, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan lain-lain berpendapat ia harus secara mutlak. Maknanya kencing sambil berdiri ni harus secara mutlak. Ikutlah uzur ke tidak uzur ke, tempat macam mana pun boleh semua. Terpulang pada kita, kita nak kencing sambil berdiri ke atau tidak. Dari segi harus secara mutlak. Tidak kata seperti yang kita bincang dulu kan, kalau uzur, ada yang berpendapat uzur haruslah, kalau tidak makruh. Kalau tidak makruh. Ni mereka ni berpendapat harus secara mutlak. Secara mutlak itu maksudnya sama ada uzur atau tidak uzur, boleh dalam semua keadaan. Tapi ia satu perkara ya, kedai dulu pun sebut dah, takut terlupa lah, ataupun takut yang baru mari itu dia tak dengar, dia ingatkan kita tak cerita, padahal kita cerita dah. Yang hukum ni semua ni cerita ni yang bincang, kencing sambil berdiri ni berkenaan dengan lelaki, bukan perempuan. Itu sebab nanti kalau dengar yang ni saja, tak dengar dulu yang perempuan tu kencing sambil berdiri pula, sudah macam dia kata belajar di mana, dia kata belajar situ di surau MSU lah macam tu, kita belajar hadis. Jangan begitu. Dengar semua. Jangan dengar bahagian ini saja. Jadi perempuan tidak. Ini kepada lelaki. Kepada lelaki. Sebab maksud asal yang kata boleh tak boleh itu pun tujuan asal ialah untuk menjaga diri daripada terkena air kencing, itulah. Itu maksud asal. Sambil berdiri, kan dulu kita sudah bincang kenapa Nabi SAW kencing sambil berdiri. Dengan berdiri itu dia rasa dia lebih selamat, lebih terpelihara daripada terkena air kencing dia. Misalnya salah satu pendapat dulu kita telah bincang bahagian hadapan dia tu lebih tinggi daripada tempat dia duduk. Kalau dia duduk, air kencing tu mari ke bawah dia, mari ke bawah. Jadi itu lebih terdedah dia. Tapi kalau dia kencing sambil berdiri, dia boleh melepasi tempat yang tinggi itu. Jadi terpelihara dia daripada terkena air kencing. Itu sebabnya. Kencing sambil duduk pun itu juga ada juga sebab tu, ilat itu. Kalau kencing sambil berdiri, boleh jadi dia memercik kuat, ataupun dia jadi memerciklah bila kena tempat yang keras tu, mungkin. Tapi dengan sambil duduk, dia tidak kuat sangat, tidak kuat sangat, kena tempat yang keras itu dan tidak jadi memercik, tak jadi begitu. Jadi itu juga maksudnya. Adapun perempuan tak jadi begitu. Kalau dia berdiri, tentu dah
Jadi lebih berlumuran lah dengan najis dia tu. Kalau dia duduk tidak, tentu dah lebih terpelihara. Satu keadaan saja dia lebih terpelihara, satu keadaan lagi tidak terpelihara. Adapun lelaki ni ada kemungkinan dengan berdiri itu dia lebih terpelihara. Itu sebab ada maknanya. Ada maknanya. Walau bagaimanapun bukanlah maksud perempuan tak boleh kencing sambil berdiri itu dalam semua keadaan. Ini dalam keadaan biasa. Dalam keadaan uzur lain ceritanya. Dalam keadaan uzur haruslah. Imam Ahmad bahkan telah pergi lebih jauh lagi apabila beliau mengatakan perbuatan kencing sambil berdiri itu lebih baik dari sudut kesihatan. Ini pendapat Imam Ahmad. Bahkan satu pendapat beliau ialah sunnah Nabi juga. Kalau kencing sambil duduk itu sunnah, kencing sambil berdiri juga sunnah. Begitu. Sebab apa? Dulu saya sudah bagi tahu dah, mengikut ramai ulama, mereka membuat kesimpulan kalau Nabi SAW tak buat sekali, bahkan beberapa kali, paling tidak setengah ulama kata 2 kali, setengah kata 3 kali, paling tidak dia telah buat 3 kali sesuatu perbuatan. Jika kita nak selalu buat cara macam tu pun boleh. Itu termasuk dalam usul fiqh. Kalau kita baca dalam kitab usul fiqh ada, itu salah satu perbincangannya. Jadi dia ambil di situlah, ambil daripada kaedah itulah. Walaupun tidak tentu dah, kalau kita duduk setakat yang sejauh yang kita baca tengok dalam hadis ini, tidak lebih 5 kali. Tak ada sampai 5 kali, tak ada. Kencing sambil berdiri itu tak ada. Berdasarkan hadis yang sekian banyak tu, paling tinggi kalau sebut pun sebut cerita yang sama, 2-3 kali adalah. Jadi yang selebihnya Nabi SAW kencing sambil duduk. Walau bagaimanapun mengikut kaedah ataupun usul fiqh tadi, boleh dibuat dah sebagai suatu ketetapan. Sebab itulah sebelum ni sudah sebut dah, sekali lagi sebut. Sebab itulah di mana orang-orang mengikut mazhab Syafi'i kan, pada pagi hari Jumaat dia baca Alif Lam Mim As-Sajdah, surah As-Sajdah dibaca selalu dengan tetap. Kenapa Nabi buat tiap-tiap Jumaat? Tidak, tak buat, tentu dah tidak. Sebab itu setengah-setengah ulama mengatakan bid'ah tu. Betul Nabi buat banyak kali, tapi dia tidak buat tiap-tiap kali Jumaat. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata ini berdasarkan usul tadilah, tentu lebih daripada 3 kali Nabi SAW buat begitu. Sesuatu yang Nabi SAW buat 3 kali sekurang-kurangnya, atau kalau lebih lagi, sebab berdasarkan hadis itu peristiwa lain-lain banyak kali, kita boleh buat sebagai suatu ketetapan. Kita nak buat terus, begitu pun tidak salah, tidak jadi bid'ah. Tidak jadi bid'ah. Itu masalah khilaf lah, masalah khilaf lah. Yang ni kata bid'ah, yang ni tak kata bid'ah, sebab dia mengikut kaedah tadi lah. Macam Imam Ahmad di sini, dia kencing sambil berdiri itu sunnah, sebab mengikut kaedah tadi juga. Padahal bukan setiap kali kencing Nabi kencing sambil berdiri, tidak. Boleh dah pakai kaedah tu, kaedah yang sama juga. Dan kaedah ini dipakai hampir dalam semua mazhab, cuma bab lain-lain lah, perkara lain-lain lah, tapi dipakai. Imam Ahmad pendapat kedua ini nampaknya lebih relevan dan lebih sesuai dengan realiti zaman moden. Kalau kita nak susah-susah sangat pun, kena atas diri kita juga. Susah siapa? Susah kita yang hidup sekarang. Baiklah kita bersikap terbuka. Kena ingat, kita belajar hadis itulah lebihnya. Kalau orang belajar satu mazhab ni, dia tak tahulah, mungkin dia rasa bersalah, dia rasa berdosa, macam-macam lah. Tapi yang kita belajar banyak mazhab ni,
Itu faedah dia. Bila dalam keadaan macam tu kita ingat ada mazhab ni. Aku sendiri dengar. Aku sendiri dengar, aku sendiri belajar. Dia ada sebut memang boleh. Memang boleh, bukan sekadar boleh, bahkan elok. Elok kata dia. Apalagi dalam keadaan itu. Cuba bayangkan sekarang ni bangunan-bangunan kan, tempatnya bersih, bukan main lah, bersih. Tempat kencingnya itu mangkuk dia tu bukan rapat ke lantai, macam tergantung gitu. Jadi kalau orang lelaki tu berdiri, elok-elok lah, sedang elok lah, elok benar lah. Tapi kalau dia duduk, macam mana di situ? Tak sesuai. Atau kalau kita nak duduk juga, yang bertutup, yang ada pintu tu ada 2-3 saja. Kalau orang penuh, kita sakit perut situ, di luar. Nak buat macam mana? Nak tunggu orang dalam tu sakit perut, dia lama duduk tu. Jadi ambillah jalan senang, iaitu kencing di situ lah. Sebab kalau Nabi, mungkin kita atau orang dekat lalu sebelum Nabi SAW ni dalam cerita ni kan, dia kencing sampai berdiri, itu Hudzaifah tu nak pergi jauh, dia panggil, dia suruh duduk dekat dia. Ini jadi senang. Nabi SAW sendiri ada buat begitu. Jadi kita ni nak lebih-lebih sangat, warak sangat, lebih daripada Nabi ke pula. Sehingga tak tengok keadaan, semuanya kita nak duduk saja. Nabi SAW sendiri pun tak buat begitu. Jadi lebih sesuai, lebih sesuai. Memandangkan banyak daripada bangunan masa kini tidak menyediakan tempat membuang air kecil dalam keadaan duduk. Banyak perkara yang kalau kita nak mengikut sunnah, banyak perkara sunnah dia tak sesuai untuk nak amalkan. Jangan terkejut kita kata begitu, mengajar sunnah dia kata tak sesuai pula sunnah. Bukan begitu. Banyak perkara tak sesuai. Misalnya zaman Nabi SAW dulu, dan dalam kitab-kitab fiqh pun disebut gitu. Yang eloknya bila kita istinja tu kita guna dua-dua. Kita guna air dan guna juga batu. Guna batu. Kalau kita tandas kita sekarang guna batu, jadi macam mana? Sebab itu saya kata tak sesuai. Atau dalam setengah-setengah keadaan, bahkan kalau kita tengok hadis, dia menggalakkan orang lelaki tak guna air, jadi guna batu. Kalau kita guna batu saja macam mana? Tandas kita yang 60 tingkat, yang 60-50 tingkat tu macam mana? Habis tu sumbat lah. Habis tu sumbat. Dan dalam masa yang sekejap melimpah tandas kita tu, habis rosak, tak boleh guna. Dia ada pilihan lain sekarang. Sebab itu kena terbuka. Kalau kita belajar hadis, kita belajar terbuka, relax ya, kita menghadapi dalam semua apa keadaan pun relax. Sekarang ni kan ada tisu. Apa tujuan yang Nabi SAW ataupun kemudiannya dalam kitab-kitab fiqh tu dia suruh guna dua perkara tu, apa tujuannya? Itu kita kena faham. Batu dan air dulu tujuannya untuk takhfif. Takhfif ni maknanya mengurangkan sedikit najis yang melekat pada dubur kita itu, ataupun pada kemaluan lelaki itu. Dan air tidak banyak digunakan dalam keadaan air susah, kena beli di tanah Arab tu. Itu sebabnya. Sekarang ni kalau guna batu, nak mengikut cara tu tak sesuai, jadi sumbat tandas tu. Jadi macam mana? Dia ada pilihan lain. Tisu untuk tandas tu, dia lembut dan dia jadi rebut, hancur. Kalau kita guna macam mana pun, masuk ke dalam tandas tu, dia tidak jadi sumbat, tak sumbat. Guna itulah untuk takhfif. Kalau nak juga untuk menyedikitkan, supaya apa? Supaya tangan kita tidak berlumuran lah. Kalau kita tak buang dulu sedikit, dia berlumuran, menjijikkan keadaan itu. Bila kita buang, kita basuh, tak banyak kena tangan kita tu najis itu. Satu.
Yang keduanya, air pun kita guna tak banyak lah. Maksud tu dapat juga. Maksud dulu tu suruh guna batu tu dapat juga. Dan dalam keadaan tandas kita tidak tersumbat, terpelihara, selamat, guna itu. Yang dulu dalam kitab-kitab fiqh dulu dia kata tak boleh, makruh. Dia kata guna apa ni, kertas mana? Masa tu tak ada tisu. Kertas mana? Masa tu kertas ni orang buat penulis saja. Jadi tak patutlah guna kertas itu dalam keadaan diperlukan untuk benda lain, untuk menulis. Dalam keadaan itu, sekarang ni macam-macam daripada zahir saja. Kertas tu orang panggil kertas. Sebenarnya bukan untuk menulis, tak boleh menulis pun. Kalau tulis dengan dakwah cair tu dia jadi kembal, tak nampak tulisan pun. Memang bukan untuk menulis. Yang dulu dia kata makruh, setengah tu kata haram lah, macam-macam. Itu bukan kertas ini. Jadi kita kena tengok maksud dia tu, maksud tu sama. Dan maksud Nabi dulu untuk meringankan atau mentakhfifkan najis, supaya kita tidak berlumuran tangan kita. Yalah, kalau orang tu jadi khayalan dia tu kuat sangat, mungkin dia tak lalu nak makan banyak perkara. Pasal apa dia teringat tu yang duduk pusing roti canai tu yang duduk pusing roti canai tu, entah macam mana tu dia basuh najis ni. Macam-macam lah timbul fikiran. Kalau sekarang ni di setengah-setengah tempat tu tandas dia buat elok, dia ada pancutan keluar daripada bawah, wayar daripada bawah tu elok-elok kena dubur itu, dan ia memang lebih membersihkan. Kalau ada cara itu lebih baik, tak payah guna tisu, jimat dah tisu. Ini terpulang kepada kita lah. Tapi kalau tak ada, kalau macam tu kan, dia hampir-hampir licin dah. Bila kita basuh dengan tangan kita tu sikit dah, selesai. Itu satu cara. Perkembangan zaman lah, kemajuan zaman, boleh guna juga cara tu. Tak payah guna tisu. Sebab apa? Kalau guna tisu pun nak buang yang di luar-luar tu, ni semua bersih. Kalau guna yang itu, sebab itu setengah-setengah tempat di rumah pun orang guna. Biasanya hotel-hotel besar adalah macam tu. Jadi kalau macam tu pun boleh, tak payah guna batu, tak payah guna tisu dah. Yang tangan tu mesti kena guna juga, ke mana-mana pun kena guna. Tapi maksud tadi ialah nak menyedikitkan, mengurangkan najis itu. Itu tujuannya. Dalam situasi seperti itu, tidak kencing perlu dilakukan dengan berdiri. Keadaan-keadaan sebegini lebih-lebih lagi lah menuntut kelonggaran hukum untuk kencing sambil berdiri. Apalagi jika diteliti larangan tersebut bukanlah secara sahnya sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kata tidak sah, sabit daripada Rasulullah? Itu kita telah bincangkan. Kalau baca pun nota ini, insya-Allah boleh faham. Kalau rasa tak faham lagi, tengok rakaman ada, jelas di situ. Semua kita sudah bincang. Yang lebih kuat dalam masalah ni ialah perbuatan Nabi SAW. Memang ada kencing sambil berdiri, itu memang sahih, tidak dipertikaikan. Yang ketiga, Imam Malik mengharuskannya dengan syarat terkawal daripada terkena percikan air kencing. Dalam keadaan tiada jaminan terkawal, hukumnya makruh. Ini mengikut Imam Malik. Kalau ada jaminan terkawal, terkena percikan air kencing itu, maka harus dengan syarat itu. Harus dengan syarat itu. Yalah, kita nak tahu macam mana terkena selamat percikan. Ini terpulang kepada masing-masing lah, terutamanya kepada yang ada penyakit was-was, susah juga. Sebenarnya tak ada percikan pun, dia terasa saja. Itu bahaya juga. Kalau orang macam ni,
kalau sambil duduk dia nampak misalnya, tentu tidak ada pencegahan, itu lebih baik. Jadi dia duduklah. Kepada dia makruh lah. Atau mungkin sampai ke haram kalau kerja sambil berdiri, kalau menimbulkan was-was. Jadi kerja sambil duduk, satu keadaan. Atau mungkin kalau seseorang itu ada masalah, ialah kita belajar kan, kena sebutlah, tak apa dalam majlis ilmu kan. Mungkin di kepala kemaluan dia tu, dia ada kudis ke apa ke macam-macam lah melakukan, gatal kan, jadi kudis tertutup. Ataupun orang yang ada penyakit macam-macam penyakit sekarang ni, AIDS, penyakit sifilis, macam-macam lagi penyakit, dia keluar macam nanah gitu, jadi melekat. Bila dia kencing tu kan memancut, tak menentu air kencing, dalam keadaan macam tu, dia tak boleh lah berdiri, dia kena duduk. Sebab apa? Dia berdiri tak selamat, mungkin dia memancut tak menentu, percikan dia tu jadi kena juga. Jadi kena ni, apa tujuan dia sebut semua ni? Supaya sembahyang kita itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab air kencing ni, manusia ni tak ada mazhab mana, semua pun kata najis. Air kencing manusia, semua ulama kata najis. Dah jelas dah hadis Nabi SAW. Beberapa kubur Nabi SAW pergi, dia kata kubur ni, ahli kubur ni kena seksa. Kena seksa kerana tak jaga air kencing. Menunjukkan perkara ni perkara besar, dan ia melibatkan sembahyang. Kalau ada wuduk, ada apa semua pun, kain bersih pun, tapi paha misalnya terkena percikan air kencing, pasti terkena, tak sah sembahyang tu, tak sah, tak diterima. Ataupun tubuhnya tak kena, tapi sedikit kena pada kainnya, tak terima juga. Walaupun ada wuduk, ada apa, sembahyang dalam masjid jangan kira lah, di belakang imam ataupun jadi imam sendiri pun, sembahyang tak diterima. Jadi besar benda ni. Sebab itu ulama bincangkan sangat secara mendalam, secara terperinci. Sebab apa? Benda ni berkait dengan ibadat kita, berkait dengan ibadat kita. Kalau kita perhatikan, kenapa kerana tak jaga air kencing, terkena air kencing, orang tu diseksa dalam kubur. Ulama-ulama kata kubur itu muqaddimah atau pendahuluan atau bahagian permulaan daripada alam akhirat. Di mahsyar nanti, perkara yang mula-mula manusia itu ditanya oleh Allah ialah tentang sembahyang. Sembahyang, permulaan sembahyang ni dia kena bersih. Kalau tak beres di sini, tak beres di sini, bahagian permulaan dia, dia kena dalam kubur. Alam kubur tu kan alam barzakh tu sebelum alam mahsyar. Itu ni tak sah sembahyang kerana tubuh tak bersih, tak bersih. Dan ini dia kena hukum di dalam kubur dulu. Jadi yang Nabi sebut kan ada kesesuaian, ada kesesuaian. Ditanya di mahsyar nanti, sembahyang. Sembahyang ada kaitan dengan suci. Kalau tak suci, kena najis ini, tak sah sembahyang. Jadi hukumannya kena dalam kubur lagi. Alam barzakh kita panggil, alam barzakh. Itu satu. Satu lagi kan yang kena seksa dalam kubur tu, yang Nabi lalu dekat kubur tu, dia yamshi bin namimah. Hidup dia sana kemari, duduk mengacung saja, mengacung, memfitnah, mengacung, mengadu domba, orang kata, melaga-laga kepada orang. Orang tu asalnya baik saja, dia sebut, dia kata orang ni kata gini-gini kepada orang, panahlah. Kawan tu pun katalah kepada dia, kata dia pun pergi bawa pada lebih lagi, lama-lama jadi tumbuh berperang. Di akhirat nanti, kes yang mula-mula ditanya oleh Allah berkait dengan manusia. Yang berkait dengan Allah, sembahyang, salat. Berkait dengan manusia ialah kes darah. Kes darah. Kita ada menumpahkan darah manusia ke tidak dalam dunia? Menumpahkan darah tu kemuncaknya bunuhlah. Tapi kalau tumbuk patah gigi pun darah juga. Darah juga tu.
kes darah. Kes darah ni perang lah. Manusia dalam dunia kita perhati boleh jadi perang dengan sebab ada terlebih dahulu acuman. Jadi hukuman kepada acuman itu dalam alam sebelum alam mahsyar, iaitu alam barzakh, alam kubur, situ dia kena dah. Seterusnya di alam mahsyar, itu yang mula-mula ditanya. Itu hikmat di sebalik kenapa Allah SWT bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang yang disiksa dalam kubur. Sebenarnya kerja dia, amalan dia, perbuatan itu ada kaitan dengan yang lebih besar daripada itu. Kalau kencing tak bersih, tak jaga, tak sah sembahyang. Itu yang lebih besar lagi. Kalau mengacuh, yang lebih besar lagi perang. Orang boleh bergaduh, berkelahi. Perang tu bukan kecil-kecil, antara negara pun boleh berlaku. Banyak yang berlaku dalam dunia ni sebenarnya kerana tu. Asalnya baik, kerana fitnah, acuman. Jadi kalau kita perhatikan, dia ada kaitan itu, kesesuaian itu nampak sangat halus dan seninya pengajaran Nabi SAW itu. Dia menampakkan kepada kita kaitan antara amal kita di dunia dengan alam yang pertama setelah kita mati, alam barzakh, dan kaitannya pula dengan alam selepas itu, iaitu alam mahsyar. Nampak tu kaitan itu. Bukan kata dia cerita tentang dunia saja, tak ada hubungan dengan alam lain. Tidak. Sebab kita ni tak sudah, tak berhenti di sini. Tidak kata habis dunia selesai. Tidak. Jauh lagi perjalanan. Dan yang akan kita dapati di sana ialah hasil daripada yang kita buat semasa hidup di dunia ini. Itulah. Dalam keadaan tiada jaminan terkawal, hukumnya makruh. Makruh. Tapi kalau yakin tidak terkawal, kena, itu haram. Tak boleh beri kalau macam tu. Dia boleh berubah lah. Keadaan hukum tu boleh berubah. Al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum berputar mengikut illah, mengikut keadaan. Tapi asal mazhab Malik begini lah asal. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, tanpa uzur hukumnya makruh tanzihi. Makruh tanzihi. Dalam keadaan ada keuzuran, tiada lagi hukum makruh itu. Kalau uzur, hukum makruh itu tak ada, hilang. Ia menjadi harus semata-mata. Dalam keadaan itu jadi harus semata-mata. Bolehlah, tak ada apa-apa kesalahan kepada kita. Begitulah keadaan dari segi hukumnya yang Imam Tirmidzi sebutkan secara ringkas sahaja. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. Kemudian Abu Isa berkata lagi, Ibrahim An-Nakhai ada meriwayatkan hadis daripada Abidah bin Amr As-Salbani. Abidah ni bukan perempuan ya, bukan ejaan dia ain, alif, ba, dal, ta marbutah. Bukan abidah, tapi abidah. Ain, ba, ya, dal, ta marbutah. Abidah. Tapi bunyi macam perempuan lah. Kalau kita dia sukalah dah ni sukalah abidah. Sekarang ni orang terpengaruh dengan Arab moden. Tak ada dah taberbutah tu. Dah tu tak ada. Dah jadi dah saja. Abidah. Dia sebut begitu, Abidah. Faridah. Tak ada dah Faridah. Dahulu dia betul-betul jaga dia. Yang sekarang ni Faridah, orang Arab pun sebut macam tu. Jadi macam dal alif di belakang dia. Jadi begitu pula. Ni lelaki, lelaki. Abidah. Sebab itu saya buat ai dia tu dua. Nak bagi panjang sikit. Abidah. Bukan Ubaidah lain. Ni Abidah. Dalam ramai-ramai perawi ni lah. Jangan-jangan jumpa nama Abidah.
Tapi ada orang yang hebat namanya Abidah. Kita nak tahu macam mana dia lelaki ke perempuan, tengok selepas itu. Bin ke binti? Bin ke binti? Bin ke tu? Bin. Mana lelaki lah. Abidah. Jadi kenapa pula orang lelaki namanya macam orang perempuan? Ada tak marbutah. Tidakkah tak marbutah itu tanda mu'annas? Tanda betina lah. Kalau dalam bahasa Arab ni ada tak marbutah tu tanda betina. Tapi tak marbutah tu tak mesti makna betina. Ada kalanya dia memberi makna satu seekor, tak mesti makna betina. Tetapi umumnya betul lah, ada tak marbutah tu memberi makna betina. Jadi kenapa ya orang Arab dia buat begitu? Dia buat lelaki ada alamat muannas. Dia ada hikmah tu. Kalau kita belajar falsafah bahasa Arab, dia ada tu. Dipanggil termasuk dalam ismul ladzi la yansarif. Kalau yang belajar tu kan, ismul ladzi la, ialah kepada yang belajar tu mungkin dia nampak lah. Kepada yang tak belajar kosong, tak boleh pegang. Ismul ladzi la yansarif maknanya isim, nama yang tidak bertanwin akhir. Kalau kita kata qala Muhammadun itu ada tanwin akhir. Muhammadun dun. Qala Ahmad tak boleh kata qala Ahmadun, salah. Orang belajar dia tahu lah. Qala Ahmadu, tak ada Ahmadun. Dalam dunia ni pergi mana-mana tak ada. Kalau orang tahu kaedah bahasa Arab memang begitu. Maknanya dia tak ada tanwin. Kenapa ya? Setengah-setengah isim dalam bahasa Arab ni dia tidak bertanwin. Kenapa? Itu hikmah. Jawabnya kalau kita belajar ilmu nahwu bahasa Arab, dia kata kerana ada dua ilat yang menghalangnya daripada bertanwin. Satu ilat merujuk kepada lafaznya, satu lagi ilat merujuk kepada maknanya. Illatan far'iyatan tarji'u ihdahuma ila al-lafzi wal ukhra ila al-ma'na. Gitulah kalau kita belajar i'rab. Dia kata begitu. Ilat far' dia panggil, bukan ilat usul, ilat cabang, furu'. Panjanglah kita, sebab kita tidak nak belajar bahasa Arab kan, tidak nak belajar nahwu. Jadi saya rasa tak perlulah panjang kan. Tapi nak ceritanya gini, ringkas, sebab ada kaitan ini. Kan banyak. Talhah nama lelaki, Muawiyah lelaki, tapi ada tamar buta juga. Sama ni, Abidah, dan banyak lagi yang lain-lain. Salamah, Abu Salamah tu lelaki. Kenapa orang Arab buat begitu? Dia untuk memberi makna keseimbangan. Ini dia kena belajar bahagian falsafah bahasa Arab. Satu perbincangan yang berasingan. Kalau kita belajar tu, baru kita terasa sangat kenapa Allah SWT pilih bahasa Arab ni untuk Quran dia, untuk kitab yang terakhir. Kena belajar yang itu. Kalau tak belajar tu, tak apa nampak. Dari sudut bahasa, kenapa? Jadi jawabnya di bahasa Arab ni memang istimewa untuk mengimbangkan. Kalau lelaki hidup lelaki saja, seimbang, tak seimbang. Dia jadi kasar sangat. Kalau lelaki saja, lelaki ni kan tepi jalan dia boleh tidur, tak kisah siapa nak ganggu. Ganggu nak kena penumbuk. Kalau perempuan, tengok lahir lelaki hidup macam mana pun tak kisah, tepi jalan boleh, keluar malam boleh, tak ada siapa risau. Hidupnya kasar, pergi peperang, pergi menyelam dalam laut, kerja-kerja yang dia buat tu kan jenis tu.
Sering kali kita dengar orang lelaki biasa tidur tak ada bantal, tidur gitu, tak pakai baju pun jalan. Kalau zaman-zaman dulu kan apa tak pakai baju kan. Sekarang ni dah banyak baju lain cerita lah. Tapi dalam cerita-cerita lama dulu tak berbaju banyak. Filem-filem Melayu tak baju. Jadi orang lelaki tak kisah sangat. Tapi kalau perempuan tidak, dia lembut. Kalau perempuan saja, bayangkan perempuan saja tak boleh, tak suka juga. Sebab apa? Dia main lembut saja. Semuanya lembut, semuanya bercermat, berhalus. Nak seimbang tu dia kena ada lelaki dan perempuan. Seorang lelaki nak mengimbangkan dia kena ada jiwa lelaki dan juga jiwa perempuan. Itu dia nak pergi ke situ. Dengan adanya alamat perempuan pada lelaki itu, tujuannya ialah untuk mengimbangkan. Jadi orang tu akan dianggap seimbang. Sebab orang Arab ni, dia bubuh nama dia pelik. Harbun, perang saja ke ni. Fahdun, harimau, singa, itu nama dia. Itu kira nak terkam orang sajalah. Kalau harimau, singa, dia kasar. Jadi dia ada pula budaya dia, dalam tamadun dia tu cuba nak mengimbangkan. Jadi cara mereka mengimbangkan ialah dengan memberi alamat muannah pada lelaki. Itu cara dia. Ini benda ni ada dalam falsafah bahasa, dalam falsafah bahasa Arab, untuk mengimbangkan lelaki. Sebab itu maksud dia, hanya harapan dia lah. Harapan dia, doa macam doa lah, harapan. Ada mesti kau begitu? Tak mesti, itu cerita lain. Macam orang nama Muhammad lah, mana terpuji betul lah. Bukan semuanya begitu kan, itu cerita lain. Ini harapan Mahmud yang terpuji, dan sebagainya, Faiz yang berjaya. Jadi harapan itu, semua yang nama Faiz berjaya lah, tak mesti juga kan. Itu cerita lain. Ini masalah bahasa, masalah bahasa yang merupakan jiwa kepada bangsa tu. Jadi Abidah ini lelaki bin Amr As-Salmani. Abidah adalah salah seorang kibar tabi'in. Kibar tabi'in, sahabat besar. Apa ni? Tabi'in besar. Maksud tabi'in besar ialah mereka sempat dengan sahabat besar. Itu maksud tabi'in besar. Tabi'in kecil, mereka sempat dengan sahabat kecil. Jadi kena tahu pula lah sahabat besar tu macam mana, sahabat kecil tu macam mana. Sahabat besar ialah sahabat yang lama bersahabat dengan Rasulullah, banyak terlibat bersama-sama Rasulullah dalam peristiwa-peristiwa besar-besar, seperti peperangan, beberapa peperangan dia terlibat. Dia masuk Islam awal, dan itu sahabat besar. Ketika Nabi mula-mula dakwah, dia sudah masuk Islam dah. Itu sahabat besar. Sahabat kecil ni, pada ketika Nabi SAW ada tu, dia masa tu dia belum balik lagi. Dia umur 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun mungkin begitu. Ada yang 2 tahun, tapi dia dah tengok dah Rasulullah. Dah tengok dah. Itu sahabat kecil. Jadi tabi'in, generasi selepas sahabat yang sempat dengan sahabat besar dipanggil tabi'i besar. Ni macam Abidah As-Salmani ini. Ini tabi'i besar. Kalau dia tak sempat dengan sahabat besar, dia hanya sempat dengan sahabat kecil saja, maka namanya tabi'i kecil. Gitu. Diriwayatkan daripada Abidah bahawa beliau ada berkata, saya memeluk agama Islam 2 tahun sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak bertemu Nabi. Kalau dia bertemu Nabi, dia sahabatlah. Tapi oleh kerana dia tak bertemu dengan Nabi, walaupun dia sudah memeluk agama Islam 2 tahun sebelum kewafatan Nabi, tidak dikira sahabat. Tidak maknanya orang yang hidup sezaman dengan Nabi itu terus jadi sahabat. Tidak. Dia kena bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
walaupun sekejap, jadi sahabatlah. Kalau tak bertemu sekali pun tak bertemu, walaupun dia sudah memeluk agama Islam, itu tak panggil sahabat. Tetapi ini orang panggil tabi'i mukhadram atau perawi mukhadram. Ini satu istilah lain. Perawi mukhadram iaitu perawi yang sempat dengan zaman Nabi, tapi dia tak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk dalam generasi tabi'in. Generasi tabi'in. Dia Islam juga, tapi tak bertemu, tidak jadi sahabat. Tidak jadi sahabat. Dengan sebab itu ulama-ulama mempertikaikan kewujudan yang orang panggil Khadir, Nabi Khadir ke atau apa ke, mereka petikai, termasuk Imam Bukhari. Sebab apa? Kita nak kata apa dia tu? Sahabat. Dia bukan sahabat. Kalau dia ada sampai sekarang ni, mana zaman Nabi dia ada lah juga. Kenapa dia tak jadi sahabat? Sebab dia tak bertemu. Kenapa dia tak bertemu? Itu persoalan. Dalam keadaan dia boleh bertemu dengan orang lain, bebas dia nak pergi ke mana-mana, macam dia boleh terbang saja, pergi ke mana-mana. Kenapa dia tak pergi bersama Nabi? Sembahyang sekali ke di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi sahabat. Tapi tak ada siapa pun sebut dia sebagai sahabat. Tak ada siapa. Tak ada sahabat. Sebab itu tidak tercatat dalam kitab-kitab nama sahabat Khadir itu. Khadir itu pun bukan namanya sebenar. Ramai orang tak tahu nama dia yang sebenar pun. Dia tahu nama dia Khadir itu pun tak betul. Khidir. Bukan Khidir, Khadir. Nama sebenarnya ialah Baliyah bin Malkan. Baliyah nama dia. Tapi ramai orang tak tahu. Jadi tak ada dia tu. Kalau ada, dia tabi'i ke? Dia perawi ke? Ada timbul banyak masalah pula. Masalah lain pula. Macam ni Abidah, dia meriwayatkan hadis. Dia tabi'i. Dia sempat dengan sahabat ke? Kalau tak bertemu dengan sahabat. Kalau dia bertemu dengan sahabat, dia jadi tabi'i. Lepas tu banyak lagi lah yang lain-lain. Sebab itu Imam Bukhari mengatakan tak ada. Kalau dia wujud pun mati dah. Mati dah. Zaman Nabi SAW tak ada. Kalau ada, dalam keadaan seperti yang kita faham, dia tu bebas pergi ke mana-mana, suka sangat menolong orang tu, orang ni. Kenapa dia tak pergi tolong Nabi SAW ketika baginda hidup orang dengan orang tu, orang ni, dengan puak tu puak ni? Kenapa dia tak pergi? Di situ menunjukkan dia tidak ada. Kalau dia ada, sepatutnya dia pergi. Diriwayatkan daripada Abidah. Baik. Manakala habis di situ. Ini orang panggil rawi mukhadram, iaitu tabi'i yang sempat dengan zaman Nabi. Dan dia Islam dah masa tu pun, tapi dia tak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Ini panggil mukhadram, Abidah sana. Manakala Ubaidah ad-Dabbi. Jadi Abidah ini guru kepada Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai meriwayatkan hadis daripada Abidah. Itu cerita Abidah habis. Dia ni guru kepada Ibrahim an-Nakhai. Manakala Ubaidah ad-Dabbi, iaitu murid Ibrahim. Ubaidah, ni nama dekat-dekat, takut keliru. Jadi Imam Tirmizi sengaja lah dia sebut lah. Ni dia cari sebab saja untuk bagi tahu pada kita. Jadi kalau ada apa-apa riwayat yang adalah sangkut pautnya, ada kena-mengena sedikit sebanyak dengan riwayat yang dibincangkan, itu dia akan sebut. Tujuannya nak bagi tahu kepada kita tentang perawi-perawi yang tertentu, supaya kita di samping belajar hadis,
kita kenal juga perawi-perawi dia tu. Itu maksudnya. Jadi itu Ubaidah, bukan Abidah yang murid. Itu Ubaidah bin Mu'attib Ad-Dabbi. Kunyah beliau ialah Abu Abdul Karim. Kunyah beliau adalah Abu Abdul Karim. Itu kunyah kepada Ubaidah. Yang ini murid kepada Ibrahim An-Nakha'i. Ibrahim An-Nakha'i ini memang hebatlah, ulama dari kalangan tabi'in yang hebat. Komentar ini ada nota di bawah tu. Komentar ini dibuat Tirmizi untuk menjelaskan tentang dua orang perawi yang namanya hampir sama. Kalau dalam kitab-kitab lama yang tak ada baris tu, samalah. Boleh jadi kita kata Ubaidah yang Abidah tu, atau sebaliknya, boleh jadi. Jadi Imam Tirmizi ajar kita, kamu kena ingat, kalau guru Ibrahim An-Nakha'i itu Abidah, kalau murid dia itu Ubaidah. Kamu kena ingatlah, tak ada baris pun tak apalah, kamu dah tahu dah kaedah dia, dah tahu dah tentang perawi itu. Dia pula mempunyai hubungan dengan seorang tokoh terkenal, Ibrahim An-Nakha'i. Dua orang perawi yang dimaksudkan itu ialah Abidah As-Salmani dan Ubaidah Ad-Dabbi. Abidah As-Salmani adalah guru Ibrahim An-Nakha'i. Beliau terbilang sebagai perawi thiqah dan kibar tabi'in. Ubaidah Ad-Dabbi pula adalah murid Ibrahim An-Nakha'i. Beliau terbilang sebagai seorang perawi dhaif kerana ingatannya yang teruk. Jadi dua orang yang dekat-dekat nama dia ni, kalau tak ada baris boleh keliru, kedudukannya tak sama. Yang guru thiqah kibar tabi'in, guru kepada Ibrahim An-Nakha'i. Murid dia Ubaidah itu tidak kuat, dhaif, tidak kuat. Jadi dia nak bagi macam orang kata satu panduan, tips. Gitulah kita kata. Yang mudah dekat, mudah. Kamu ingat murid itu lemah, yang guru kuat. Ingat gitu saja. Untuk memudahkan kepada kita mengenali perawi hadis. Tapi disebut sini dhaif dia kerana ingatannya yang teruk, bukan kerana ada sesuatu benda bid'ah. Tidak, bukan ahli bid'ah, tapi kerana ingatan yang teruk. Ini juga sebab kepada dhaifnya seseorang perawi itu, ingatan yang teruk. Kata Abu Isa lagi, saya mendengar Al-Jarud berkata, saya mendengar Waqi' meriwayatkan hadis ini daripada Al-A'mash. Kemudian Waqi' berkata, hadis ini adalah hadis yang paling sahih pernah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menyapu khuf. Tentang menyapu khuf yang paling sahihnya kata dia yang inilah, iaitu hadis Waqi' daripada Mughirah. Kena tengoklah semula perbincangan kita yang lepas, tengok semula. Saya, maksudnya Abu Isa, juga mendengar Abu Ammar Al-Husain bin Huraith berkata, saya mendengar Waqi', lalu beliau, yakni Waqi', menyebutkan hadis yang semakna dengan hadis tersebut, yang semakna dengan hadis tersebut. Ini kalau kita perhatikan, ini ada nota, kita tengok dulu nota. Komentar terakhir ini pula dibuat Tirmizi untuk menguatkan lagi riwayat A'mash daripada Abu Wa'il, daripada Hudzaifah. Memang pun riwayat A'mash itu lebih sahih. Hafiz Ibn Hajar menyokong Imam Tirmizi dalam tarjihnya. Jika diteliti kitab-kitab utama hadis seperti Sahih Bukhari dan lain-lain, kebanyakannya menyenaraikan hadis subatah
sebagai musnadat Hudzaifah, bukan musnadat Mughirah bin Syu'bah. Jadi ini kan kita sudah bincang sebelum ni, ada yang kata hadis ini termasuk dalam musnad Mughirah bin Syu'bah, ada yang mengatakan termasuk dalam musnad Hudzaifah. Maknanya sahabat yang meriwayatkan hadis ini antara dua tu, yang mana lebih sahih? Kita telah bincangkan sebelum ini. Bagi Imam Tirmizi, Hudzaifah itu lebih sahih. Tetapi kita telah bincang juga sebelum ini, Ibnu Khuzaimah mengatakan macam lain kan sebelum ni. Ibnu Khuzaimah kata lain. Bahkan bagi dia kedua-duanya sahih. Kedua-duanya sahih. Jadi kalau kita katakan ini riwayat Hudzaifah, maka sepatutnya dia berada di bawah musnadat Hudzaifah. Apa maksud? Maksudnya kalau kita nak cari hadis ini di dalam musnad, kitab musnad masanid, tak kira lah musnad Ahmad, musnad Ishaq bin Rahawayh, musnad Abu Ya'la, musnad Al-Bazzar, macam-macam lah musnad ini. Nak cari di mana? Cari di bawah hadis Hudzaifah. Sebab kitab musnad dia susun berdasarkan riwayat sahabat-sahabat, tak kira dalam bab apa pun. Jadi benda ni kalau kita nak dapatkan, kita cari di bawah riwayat Hudzaifah. Di bawah tu akan ada. Sepatutnya di situ. Sepatutnya di situ. Tapi kalau kita kata, atau bagi orang yang terima, ini termasuk dalam riwayat Mughirah bin Syu'bah, bermakna di dalam kitab-kitab musnad itu kita nak cari di mana riwayat ni? Kita cari di bawah riwayat Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah. Mungkin kita akan temui di dalam kitab-kitab musnad itu di bawah riwayat Mughirah bin Syu'bah pun ada, di bawah riwayat Hudzaifah pun ada. Itu bermakna dua-dua diterima sebagai meriwayatkan hadis yang sama, atau hadis yang lebih kurang macam ni lah. Seperti kita sebutkan sebelum ni, riwayat Hudzaifah itu dengan riwayat Mughirah berbeza. Dia tidak riwayat sama. Sebab riwayat Hudzaifah menceritakan peristiwa semasa Rasulullah di Madinah, bukan dalam musafir. Sedangkan riwayat Mughirah menceritakan peristiwa Nabi kencing sambil berdiri itu dalam sekembalinya dari perang Tabuk. Dari perang Tabuk itu ceritanya. Jadi peristiwa yang berbeza. Walau bagaimanapun, kedua-dua mereka ada menceritakan peristiwa Nabi kencing sambil berdiri itu ada. Kedua-dua menceritakan perkara itu. Jadi kalau kita terima kedua, apa salahnya? Berdasarkan Ibnu Khuzaimah, dia kata sahih. Cuma Imam Tirmizi, bagi dia yang lebih kuatnya ialah Hudzaifah. Bermakna dia pakai yang tarjih. Kalau pakai yang tarjih ni ada dua makna lah. Satu, bermakna yang satu lagi itu tak kuat bagi dia, atau itu termasuk dalam waham perawi, kekeliruan perawi yang sebenarnya riwayat Hudzaifah. Satu. Yang keduanya, kita akan faham kalau dia kata Hudzaifah saja, makna peristiwa kencing sambil berdiri semakin kurang, atau mungkin hanya satu saja. Dia akan jadi begitu. Kalau terima dua, maka semakin banyak peristiwa itu berlaku. Dari segi bilangannya kita akan bilang lebih banyak lah. Sebab apa? Dua orang sahabat ada riwayat sekurang-kurangnya di sini yang Imam Tirmizi sebut ni. Yang sebenarnya bukan dua orang ni saja, ada lagi, lebih lagi. Tapi yang di sini ni sekurang-kurang. Itulah perbezaannya apabila seseorang ulama mentarjihkan sesuatu hadis. Tarjih bermakna dia kata yang ni lebih kuat, yang itu tak kuat. Maksudnya dia tidak nak pakai yang itulah. Tapi kalau kita mengambil kira peristiwa ni peristiwa yang berlainan, tak ada sebab untuk tidak boleh pakai. Kecuali kalau kita kata peristiwa yang sama, yang dia nafikan itu peristiwa yang sama, itu boleh lah. Tapi kalau peristiwa yang berlainan, untuk apa nafi? Jadi tarjih tu atas hadis yang sama. Mungkin hadis yang sama,
Cumanya kekeliruan perawi, dia kata ini riwayat Mughirah. Jadi Imam Tirmizi tarjih, dia kata riwayat Mughirah itu tak tepat kerana waham ke atau dhaif ke atau apa ke, sebab itu dia kata itu tidak. Yang ini lebih sahih. Satu. Yang kedua, ada kemungkinan peristiwa berlainan, tetapi yang berlainan itu Imam Tirmizi tarjih juga yang ni. Mana dari sudut mana? Dari sudut sanad dia ke, atau dari sudut yang lain, kekuatan perawinya ke. Nak kira dari segi lebih kuat yang ini. Itu saja nak cerita. Jadi kena perhati tu, dia ada banyak perkara pula di situ tu. Akibat daripada dikatakan Imam Tirmizi mentarjihkan riwayat Hudzaifah tu, apa maknanya? Apa kesannya? Banyaklah kesannya. Kalau kita terima hadis peristiwa yang sama gini-gini, seperti yang kita sebut tadi. Kalau kita terima ini tentang peristiwa yang berlainan, ada kesannya yang tersendiri juga. Itu perlu kita kena perhatikanlah, ya. Rasanya sudah elok ni malam ni. Jadi boleh lagi, insya-Allah kita setakat itu dulu. Habis dah perbincangan ini. Mungkin insya-Allah kita boleh bincanglah lagi. Ada masa lagi. Di sini ada satu soalan. Doa ingin hidup miskin dari hadis Imam Tirmizi. Matan hadis, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin. Imam Tirmizi kata hadis ini hasan gharib, manakala Nasiruddin Albani kata sahih. Apa pendapat Maulana tentang hadis itu? Yang kedua, apakah maksud miskin dan adakah galakan kerja kuat namun hidup dalam keadaan miskin, iaitu hasil rezeki yang diperolehi kemudian disumbangkan kepada yang memerlukan, dan kita digalakkan hidup secara miskin. Ya, sesuatu hadis itu kalau andaikan kita bertemu dengan ulama kata dia dhaif sekalipun, kalau kata dhaif sekalipun, apalagi dia kata hasan gharib, apalagi dia kata hasan gharib, kalau kata dhaif sekalipun, kita kena ambil kira juga. Boleh jadi dari sudut-sudut tertentu tu ada maksud-maksud dia yang ada gunanya untuk kita, ada kelebihannya untuk kita. Boleh jadi dari sudut-sudut tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kadang-kadang sesuatu hadis itu berbeza pendapat ulama tentangnya. Yang ni kata dhaif, yang ni kata sahih, ada berbeza. Ini adalah berpunca daripada hasil ijtihad masing-masing. Hasil ijtihad masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kerana yang ini mengambil kira sanad yang tertentu yang bertaraf dhaif. Yang satu lagi mengambil kira ada sanad lain yang tidak disebut, tidak diisyaratkan oleh yang pertama itu, tidak dikehendaki oleh yang pertama itu. Boleh jadi sanad lain. Yang dikatakan sahih itu sanad lain. Boleh jadi juga begitu. Jadi kita kena ambil kira semua. Jangan cepat-cepat kita mudah kita nak menyalahkan mana-mana satu. Jangan. Tengok dulu. Sebab ada kemungkinan macam tadi.
Itu beberapa perkara lah kena ingat. Seterusnya, kalau kita kata hadis ini sahih sekalipun, kita terima yang mengatakannya sahih sekalipun, tidak jadi masalah. Sebabnya miskin itu banyak makna. Miskin itu banyak maknanya. Antara makna miskin itu hidup penuh tawaduk, merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara makna miskin ialah tenang jiwa. Tenang jiwa, itu maknanya. Jadi ini doa tu maksudnya begitu. Kalau kita tidak takwil begitu, kita kata makna miskin betul-betul, dia bercanggah pula dengan hadis yang lain, iaitu Nabi SAW berlindung kepada Allah, berlindung dengan Allah daripada kemiskinan. Dia akan bercanggah. Supaya tidak bercanggah, kita boleh pakai kesemuanya. Orang panggil kita guna kaedah jamak. Jamak ni pakai semua. Yang ini maksud dia begini, yang ini maksudnya, dan tidak bercanggah. Tak perlu kita buat mana-mana ini ke yang ini, tak perlu. Itu satu cara. Kalau kita mengambil kira satu lagi kaedah, yang Nabi berlindung daripada kemiskinan itu lebih kuat, yang ini tidak kuat, maka dia akan jadi mungkar hadis itu, lemah. Kalau kita tak mahu takwil lah, hanya tengok dari sudut kedudukan dia, maka jadi mungkar. Yang kita kena pegang ialah hadis yang lebih kuat, yang lebih kuat, yang sahih. Bila hadis dhaif, katakanlah yang ini dhaif, yang minta miskin ini dhaif, maka dia jadi mungkar. Kalau kita kata dia sahih, mana sahih yang Nabi berlindung tu daripada kemiskinan itu lebih sahih, dia jadi syadz. Ini semua syadz atau mungkar adalah hadis-hadis dhaif semuanya. Jadi kita tidak boleh mengutamakannya, kecuali kalau kita nak pakai juga macam tadi lah, kita jamak. Maksud miskin di sini bukan maksudnya apa kedana, melarat, hidup melarat, bukan. Tetapi itu sifat hati. Atau ini takwil lah, kita kena takwilkan hadis itu. Maksudnya miskin itu Nabi SAW nak dia ni, orang-orang miskin berasa dia di pihak mereka, bukan di pihak orang yang kaya, orang yang mewah, tidak. Maksudnya, jadilah aku seorang yang membela nasib orang-orang miskin. Orang-orang miskin berasa dia bersama kita. Salah satunya mana di sini, kalau boleh kita hidup macam ni, ya itu pun satu cara. Seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat. Kalau nak kira dia kaya, tapi dia bagi buat kebajikan banyak, dan dia hidup macam zahirnya nampak seperti orang miskin. Itu pun tidak bercanggah juga, boleh semua. Tapi kena takwil lah. Nak pakai betul-betul begitu tak boleh, sebab dia jadi bercanggah dengan hadis yang lain. Jadi itulah jalannya. Kalau nak pakai juga, perkataan miskin itu kena ditakwilkan maknanya. Itu caranya, barulah boleh pakai semua. Kalau tidak mengikut kaedah tadi, yang ni kena ketepikan, kena utamakan yang itu. Itulah secara ringkasnya, ya. Soalan seterusnya tentang hadis Rasulullah SAW dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, wa yustafadu minhu jawazul ijtihad fi tawqit al-ibadah. Apa maksud Al-Hafiz dalam hal ini? Adakah keharusan ijtihad dalam bid'ah, yang buat benda baru? Jadi begini, ini yang difaham oleh setengah-setengah orang. Setengah-setengah orang difaham begitulah, dia ambil di sini. Tetapi satu perkara yang tidak munasabah, kalau kita perhatikan, sahabat ni nak buat sesuatu tanpa pengetahuan langsung daripada Nabi SAW.
Dia tiba-tiba nak buat. Itu suatu perkara yang tak munasabah. Kira-kiranya Nabi SAW sudah bagi tahu secara umumnya kelebihan itu. Kelebihan apa yang Bilal buat ini? Bila dia berwudu, dia salat sunat wudu. Itu antaranya. Jadi kira-kiranya Rasulullah sudah sebut itu. Cuma sebut itu tidaklah sebagai suatu ketetapan begitu, cuma satu kelebihan. Yang Bilal ini dibuat, dia tetap buat tetap. Dia buat tetap. Yang tu dia tahu juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan langsung dia tak pernah dengar benda macam ni. Itu rasanya yang lebih sesuai. Kita katakan begitu, dia pernah dengar ada. Cuma dengan lebih tepat dari segi pengamalannya itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kelebihan sesuatu amalan ini, maka adalah peristiwa ini berlaku. Bukan bermakna langsung, tak ada dalil pula yang menyebutkan dia tak pernah tahu langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ini satu fahaman orang. Kalau kita kata Hafiz Ibn Hajar ataupun pendapat orang lain yang dia sebut ini berdasarkan fahaman dia. Tidak semestinya mana benda mesti begini. Adakah dalil yang menunjukkan bahawa Bilal langsung tak pernah dengar benda macam tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia buat? Adakah menunjukkan begitu? Tak ada. Cuma ini sekadar fahaman pendapat dia. Namun kita nak kata sahabat ini buat begitu tanpa pengetahuan langsung, tak ada asas langsung, tak munasabah. Tak munasabah. Mana asas itu sudah ada. Seperti kita kata macam Nabi SAW sembahyang tarawih, sudah ada jemaahnya, ada tarawihnya, ada. Cumanya buat secara tetap sepanjang bulan Ramadan itu. Itu Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah. Tapi asasnya ada. Macam tu juga ni yang ni, buat secara tetap, secara berterusan sepanjang bulan Ramadan, itu tidak dibuat. Tetapi sekadar sunnahnya ada. Dia sudah tahu dah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Banyak keadaan benda-benda macam ini berlaku di kalangan sahabat. Zahirnya kita nampak macam dia buat sendiri, sebenarnya tidak. Dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Cumanya yang dia tahu tu secara umum. Bila dia buat, hadis itu mentakrirkan buat dengan tetap itu pun ada kelebihannya. Kalau tak buat dengan tetap pun boleh, ada kelebihan juga. Tidak kata syarat nak dapat kelebihan ini mesti tetap. Tapi kalau buat tetap, tengok ditunjukkan kelebihannya begini. Kalau tidak tetap, tak boleh pahala. Dapat juga pahala tu. Nabi boleh jadi cerita secara umum gitu, tiba-tiba dia buat dengan tetap. Dan Nabi mengesahkan buat dengan tetap pun boleh juga. Itu lebih ke situ ni hadis ini. Dia tidak memberi makna langsung, tidak ada isyarat ke ataupun Nabi tak pernah sebut, tiba-tiba dia tidak begitu, tak sesuai. Kita kena tengok juga sahabat tak sesuai dia nak buat begitu. Ya. Ada lagi yang lain insya-Allah. Yang baru ni saya sebut saya sudah sebut dah. Hari kemudian tu ingat lagi nama akhi saudara tu Ismail. Dia kata saudara saya beriwayat kepada saya. Saudara tu nama Abu Bakar kunyahnya. Nama sebenarnya ialah Abdul Hamid. Nasib baik tanya, baguslah tanya. Sebabnya kadang-kadang saya terlepas kan, terlepas pandang. Hari itu malam tu saya balik, saya terus tengok dan saya sudah tambah dah. Jadi yang akan datang insya-Allah akan ada. Sudah tengok kadang-kadang benda tu ada tapi kita terlepas pandang. Sepatutnya ditulis itu, sepatutnya memanglah. Itu elok tanya. Mungkin saya terlupa, saya tak ingat, tak apa, kita boleh tambah sebab belum jadi buku lagi. Itu yang bagusnya. Kalau jadi buku pun boleh juga, edisi berikutnya boleh dibaiki, ditambah, itu lebih sempurna ya. Ada ya. Tak ada dalam kitab sejarah saja. Dalam kitab sejarah. Itu dalam hadis sahih memang Khadir. Dikatakan subur, tempat dia begitu subur, berkatlah, ada keberkatan dia tu. Panjang lagi cerita sebenarnya.
Yalah, kalau saya nak sebut panjang lagi. Mengikut Maulana Maududi dalam tafsir dia, Tafhimul Quran, dia kata Khadir itu bukan manusia, malaikat. Tapi panjanglah nak cerita tu, panjanglah pula. Ambil masa. Malaikat. Sebab itu antaranya banyak perkara lah. Sebab kalau manusia tak boleh buat benda macam tu. Tak ada dalam syariat Nabi mana-mana pun boleh bunuh. Tak ada macam tu sampai begitu. Kemudian banyaklah perbincangannya. Hafiz Ibn Kathir dalam tafsir dia pun ada isyarat juga. Tapi Maulana Maududi dengan dia bagi hujah-hujahnya, dia bagi hujah-hujahnya. Yalah, benda tu khilaf. Benda tu khilaf. Sama ada dia Nabi, wali atau malaikat pun ada. Bagi dia lebih kuat malaikat. Dan ada juga yang terima. Ini saya ada bincangkan dalam Kitab Mawaqitus Salah Sahih Bukhari. Saya tak ingat nota yang keberapa, nombor berapa, saya tak ingat. Saya sudah bincang panjang. Tengok di situ, insya-Allah akan memuaskan. Tengok di situ, panjang pendapat ini dari segi hujah itu, hujah ini, dari segi dalil-dalilnya. Yang lebih kuat mengikut Imam Bukhari sendiri pun begitu. Dia manusia dan telah mati. Habis cerita. Mati sebelum Nabi kita lagi. Begitulah mereka. Ya, apa? Ya, memanglah ada setengah keadaannya khilaf, kena terima lah. Macam sebut tadi kan, kalau apa, baca sajdah tu malam pagi Jumaat, ada yang kata bid'ah, ada yang kata tidak. Itu masih khilaf. Termasuk juga yang ini masih khilaf. Jadi kena meraihlah. Sebab ikut mana-mana pun dia begini, khilaf-khilaf ni ikut mana-mana pun baru boleh kita kata khilaf jika ada dalil. Itu syaratnya. Ada dalil dulu. Orang ni terima dalil itu, orang ni tak terima. Sama ada dia kata mansukh ke, dia kata marjuh ke, dia kata tak kuat, ikutlah. Tapi dalil tu ada, berupa hadis-hadis khususnya. Kalau bid'ah ni benar langsung tak ada hadis, langsung tak ada. Itu beza dia. Itu asas. Kalau khilaf, sama ada berkait yang kata bid'ah atau tidak bid'ah, ataupun bukan kena mula dengan bid'ah, tak ada siapa sebut pun tentang bid'ah, dia mesti ada dalil. Kalau berkait dengan bid'ah pun kita kena terima. Itu bid'ah yang masih khilaf. Tapi kalau bid'ah yang langsung tak ada dalil dia, itu tak boleh kita masukkan dalam khilaf, lain ceritanya. Itulah bid'ah yang sebenarnya. Tapi ada yang masih khilaf, ada yang tidak khilaf. Itu kena tahulah. Kena tahu. Macam tadi sapu tengkuk tu, ambil air sembahyang, memang ada khilaf, memang ada hadis pun, ada hadis. Ya. Tak boleh lah macam tu, tak sepatutnya begitu. Memang begitu sepatutnya. Itu ketelanjuran lah kita kata, kesilapan, ketelanjuran. Bukan orang kita saja, mana-mana saja pun ada benda-benda macam ni sebenarnya. Sepatutnya tidak begitu. Sepatutnya tidak begitu. Itulah asasnya. Kalau ada dalil,
khilaf. Boleh. Di situ baru ada khilaf. Baru kita kata khilaf. Kalau tak ada dalil, nak khilaf apa? Tak ada. Itulah. Setakat itulah. Wallah.